Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, ini bab kewajiban membayar dam kepada ataupun ke atas orang yang mengerjakan haji tamattu'. Dan kalau dia tidak mendapati binatang untuk dikurbankan atau untuk dibayar dam, lazimahu, dia kena berpuasa 3 hari semasa mengerjakan haji dan 7 hari bila dia pulang kepada ahli keluarganya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tamattu' dalam haji wada' dengan umrah kepada haji, wa ahda, dan dia membawa binatang hadiyu, binatang kurban, dan dia telah berkurban, fasaqa ma'ahul hadiya, dia telah membawa bersamanya binatang kurban, min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan ihlal umrah, kemudian ahalla bil hajj, dia ihlal haji, wa tamatta'an nas, orang ramai mengerjakan tamattu' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan umrah kepada haji, yakni dengan memasukkan umrah ke dalam haji. Fa kana minan nas man ahda, ada di antara orang ramai itu, sahabat-sahabat itu yang berkurban, fasaqal hadiah, dia membawa binatang kurban. Wa minhum man lam yuhdi, ada di antara mereka yang tidak membawa binatang kurban. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah, qala linnas, dia berkata kepada orang ramai, sesiapa di antara kamu yang telah membawa binatang hadiu, dia tidak boleh halal dari sesuatu yang telah haram kepadanya sehingga dia menyelesaikan hajinya. Dan sesiapa yang tidak ada membawa binatang hadiu, hendaklah dia bertawaf di Baitillah dan di antara Safa dan Marwah, dan hendaklah dia menggunting yakni rambut, wal yahlil, dan dia membuka ihramnya, thumma yuhilla bil hajj, kemudian hendaklah dia ihlal haji, wal yuhdi, dan berkurban binatang. Faman lam yajid hadiyan, sesiapa yang tidak mendapati binatang kurban itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari semasa haji dan 7 hari bila dia pulang kepada ahlinya, yakni ahli keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertawaf. Bila dia sampai ke Mekah, dia istilam rukun mula-mula sekali, kemudian dia berlari-lari anak sebanyak 3 keliling daripada 7 keliling itu, dan dia berjalan 4 keliling, berjalan kaki biasa dengan tidak berlari. Kemudian raka'a, dia bersembahyang bila telah selesai mengerjakan tawafnya bil bait, di Baitillah itu dekat maqam, sebanyak 2 rakaat. Kemudian dia memberi salam, fansarafa, dan pergi. Fa'atas Safa, dia pun datang ataupun pergi kepada Safa. Di situ dia telah bertawaf di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 tawaf, yakni dia bersa'i di situ 7 keliling lah, 7 kali pergi mari. Thumma lam yahlil min syai'in haruma minhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal untuk sesuatu, lam yahlil min syai'in haruma minhu, tidak halal dari sesuatu yang telah haram kepadanya, sehinggalah dia menyempurnakan hajinya, menyembelih binatang kurbannya pada hari nahar, yakni pada hari yang ke-10 Dzulhijjah. Fa afadha, dan dia berangkat lalu bertawaf di Baitillah. Kemudian dia telah halal daripada segala perkara yang telah haram kepadanya. Dan orang yang membawa hadiu bersama mereka telah melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan kepada Urwah bin Az-Zubair, iaitu anak saudaranya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhubung tamattu' Nabi dengan haji kepada umrah. Tamattu' Nabi dengan haji kepada umrah, yakni dia buat haji dulu, lepas tu baru buat umrah. Wa tamatta'an nas ma'ahu, dan orang ramai mengerjakan haji tamattu' bersamanya, seperti yang akhbarani Salim bin Abdullah
seperti yang Salim telah ceritakan kepada saya daripada Abdullah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis sebelum ini. Bab menyatakan qarin, yakni orang yang melakukan haji qiran tidak halal ataupun tidak membuka ihramnya kecuali pada waktu orang yang mengerjakan haji ifrad membuka ihramnya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Hafsah daripada Abdullah bin Umar, bahawa Hafsah radhiyallahu anhum isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, kenapa orang ramai buka ihramnya halal, kenapa orang ramai telah halal tetapi engkau tidak halal, yakni tidak halal kepada engkau sesuatu yang telah haram tu. Kenapa engkau tidak halal, yakni engkau tidak buka ihram engkau daripada umrah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mentalbitkan kepalaku, yakni rambut, dan aku telah taklidkan binatang kurbanku, yakni aku telah kemaskan rambutku, dan aku telah gantungkan tanda pada binatang kurbanku. Fala ahillu, oleh sebab itu aku tidak boleh halal sehinggalah aku menyembelih binatang kurban. Hadis seterusnya macam tu juga. Qalat qultu ya Rasulullah, cuma dia kata malaka lam ta'illah. Tadi dia kata ma sya'nun nas hallu, beza lafaz sedikit. Kenapa dengan engkau tidak buka ihram? Ini maknanya. Kemudian satu lagi daripada Hafsah juga, katanya saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nun nas hallu, kenapa orang lain, orang ramai telah halal, yakni buka ihram dia, walam ta'illa min umratik, tetapi engkau tidak buka yakni ihram umrah engkau. Qala inni qalladtu hadi, sesungguhnya saya telah mentaklidkan binatang hadiyu saya, binatang kurban saya, yakni saya telah menggantungkan sesuatu di lehernya sebagai tanda ia adalah binatang kurban. Walabattu ra'si, dan saya telah mengemaskan rambut saya, kepala saya itu maksudnya rambut saya. Fala ahillu, oleh sebab itu saya tidak boleh halal, saya tidak halal sehinggalah saya halal ataupun sehingga saya buka ihram daripada haji saya. Daripada Ibnu Umar, Hafsah lagi katanya, ya Rasulullah, serupa dengan hadis Malik tadi, fala ahillu hatta anhara, aku tidak boleh halal sehingga aku mengorbankan binatang kurban, yakni menyembelih binatang kurban. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, qala haddathatni Hafsah, Hafsah telah menceritakan kepadaku radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh isteri-isterinya supaya membuka ihram masing-masing pada tahun haji wada'. Berkata Hafsah, saya pun bertanya, apa yang menegak engkau untuk buka ihram, untuk halal daripada apa-apa yang telah haram kepadamu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku telah mentalbitkan kepalaku, yakni rambutku, dan aku telah mentaklidkan binatang kurbanku, oleh itu aku tidak boleh halal sehinggalah aku mengorbankan ataupun menyembelih binatang kurbanku. Habis itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, keharusan tahallul, yakni membuka ihram dengan sebab ihsar. Ihsar terhalang untuk meneruskan perjalanan untuk mengerjakan haji ataupun umrah, dan keharusan mengerjakan haji qiran, waqtisaril qarin, dan qarin orang yang mengerjakan haji qiran hanya melakukan satu tawaf sahaja dan satu sa'i sahaja. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar keluar pada masa fitnah berlaku untuk membuat umrah, dengan maksud nak buat umrah. Waqala, dan dia berkata, kalau saya terhalang daripada sampai ke Baitillah, saya akan lakukan seperti mana kami telah lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Dia pun keluar, dia ihlal umrah, wasara, dan dia berjalan sehingga idza zahara, sehingga ia muncul di Baida, di tanah lapang, nama tempat itu. Iltafata ila ashabihi, dia pun berpaling kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya. Faqala, dia pun berkata,
Kedudukan kedua-duanya sama sahaja. Maksudnya kedudukan haji dan umrah sama. Ushidukum, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah menetapkan haji bersama umrah. Aku telah memasukkan haji bersama umrah. Yani aku nak buat haji dengan umrah. Fakharaja, dia pun keluar sehingga dia sampai kepada Baitullah. Dia bertawaf 7 keliling, dan di antara Safa dan Marwah juga 7 kali. Dia pergi mari itu. Lam yazid alaih, dia tidak menambahkan daripada itu, tidak menambahkan lagi. Wara'a, dan dia berpendapat itu sudah memadai kepadanya. Wa ahda, dan dia telah mengorbankan binatang kurban, hadiyu. Diriwayatkan daripada Nafi' bahwa Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah, kedua-dua orang ini adalah anak pada Abdullah bin Umar, telah berkallama Abdullah, telah bercakap, telah berkata kepada Abdullah, hina nazal al-Hajjaj, ketika mana Hajjaj turun untuk memerangi Ibnu Zubair. Qala, mereka berdua yang anak ni, dua orang anak ni kata, apa salahnya kalau ayah tak pergi buat kerja haji tahun ini? Kerana kami bimbang akan berlaku peperangan di antara orang ni, yang akan menghalang di antara engkau dengan Baitullah, yang akan menghalang engkau untuk sampai ke Baitullah. Abdullah bin Umar berkata, kalau saya terhalang untuk sampai ke Baitullah, saya akan lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya bersamanya, ketika mana orang-orang kafir telah menghalang, orang-orang kafir Quraisy telah menghalang baginda dari pergi ke Baitullah. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah memastikan umrah. Aku telah berhasrat, aku telah mewajibkan untuk membuat umrah, yakni ke atas diriku. Fantalaqa, dia pun pergi sehingga dia sampai kepada Dzul Hulaifah. Falabba bil umrah, dia sudah ucap talbiyah umrah. Thumma qala, kemudian dia berkata, in khulliya sabili qadaitu umrati, kalau jalan saya jalan saya tidak terhalang, kalau saya tidak terganggu dalam perjalanan saya, maka saya akan sempurnakan umrah saya. Tetapi kalau saya terhalang untuk sampai ke Mekah, saya akan lakukan seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya bersamanya, yakni dahulu. Kemudian dia pun membaca ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya ada bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Kemudian dia pun berangkat sehingga sampai di Zahril Baida, di tengah-tengah Baida. Qala, dia pun berkata, kedudukan kedua-duanya sama saja. Kalau saya terhalang untuk buat umrah, saya akan terhalang juga untuk membuat haji. Saya menjadikan kamu sebagai saksi bahawa saya telah mewajibkan haji bersama umrah, yakni ke atas diri saya. Fantalaqa, dia pun berangkat sehingga dia membeli seekor binatang kurban di Qudaid nama tempat itu. Kemudian dia tawafa lahuma tawafan wahidan, dia bertawaf untuk kedua-duanya, yakni untuk haji dan umrahnya sekali tawaf di Baitullah. Dan di antara Safa dan Marwah pun macam itu juga. Thumma lam yahilla minhuma, kemudian dia tidak halal daripada kedua-duanya, yakni dia tidak buka ihram daripada kedua-dua ibadat itu sehingga dia selesai mengerjakan kedua-duanya dengan mengerjakan haji pada hari nahar, yakni pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Diriwayatkan daripada Nafi' lagi, katanya Ibnu Umar mahu mengerjakan haji ketika mana Hajjaj turun untuk memerangi Ibnu Zubair. Dia pun, perawi ini mengkisahkan hadis ini, ceritakan hadis ini seperti kisah bimithli hadhil qisas, seperti kisah tadilah. Wa qala fi akhir al-hadis, dan di akhir hadis itu dia kata, fakana yaqulu, ini Ibnu Umar selalu berkata, sesiapa yang menghimpunkan di antara haji dan umrah, cukup kepadanya, memadai kepadanya satu tawaf, dan dia tidak boleh halal sehinggalah dia halal daripada kedua-duanya sekali,
Jadi dia tidak boleh buka ihramnya sehinggalah dia selesai mengerjakan kedua-duanya. Yang satu lagi ni pun hak tu juga lebih kurang beza sikit-sikit je daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar mahu mengerjakan haji pada tahun Hajjaj turun untuk memerangi Ibnu Zubair. Maka orang berkata kepadanya, innan nas ka'inum bainahum qital. Orang ada menghalang, mereka ada peperangan berlaku. Innan nas ka'inun bainahum qital. Orang ada pertelingkahan ataupun peperangan berlaku di antara orang itu. Adalah mana peperangan sedang berlaku di antara orang, begitulah maksudnya. Wa inna nakhaf, kami takut mereka akan menghalang engkau, yakni untuk sampai ke Baitullah. Faqala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seperti tadi juga, saya akan lakukan seperti mana yang Rasulullah lakukan. Inni ushidukum, ada inni ushidukum. Tadi ana ushidukum, inni ushidukum. Sesungguhnya aku jadikan kamu sebagai saksi bahwa aku telah memastikan umrah. Kemudian dia keluar sehingga sehingga ia berada di zahiril baida. Tadi zahiril baida, di zahiril baida itu beza. Qala ma sya'nul hajj, kedudukan haji dan umrah sama saja. Ishhadu, tadi ushidukum, ni ishhadu, jadilah kamu sebagai saksi. Qala Ibn Rum, ushidukum, adalah riwayat Ibn Rum, ushidukum, bahwa aku telah mewajibkan haji bersama umrahku, dan dia telah membawa hadiyu yang telah dibeli olehnya di Qudayd. Kemudian dia pun berangkat dengan mengucapkan ihlal kedua-duanya sekali, ihlal haji dan umrah kedua-duanya sekali, sehingga sampai di Mekah dia pun tawaf Baitullah dan di antara Safa dan Marwah, dan dia tidak tambah lebih daripada itu. Walam yanhar, dia tidak berkorban, dia tidak cukur kepala dan tidak bergunting, tidak halal daripada sesuatu yang haram kepadanya, hatta hinggalah pada hari nahar dia mengorbankan binatang, menyembelih binatang, dia bercukur dan wara'ah, dan dia berpendapat bahawa dia telah menyempurnakan tawaf haji dan umrah dengan tawafnya yang pertama, yang selesai dengan hal. Wa qala Ibnu Umar berkata, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan. Ini pun supaya tadi juga, cuma dia tak ada sebut. Walam yadhkur an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi awalil hadis, di awal hadis, hina qila lahu yasudduka 'anil bait, iaitu mereka akan menghalang engkau dari Baitullah. Qala idzan, dia pun berkata, kalau begitu aku akan lakukan seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dia tidak sebut di akhir hadis itu hakadha, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan. Waktu dia tak ada sebut. Ini nak cerita beza riwayat lah, riwayat beza sikit-sikit. Baiklah, kita tengok pula. Hak baca saat ni, tengok. Ni bab ni menceritakan kewajiban kena bayar dam kepada orang yang mengerjakan haji tamattu'. Kita sudah bincang dah, haji tamattu' tu apa tidak perlu diulangi dah. Orang yang mengerjakan haji tamattu' dipanggil mutamatti'. Baiklah, ini kalau ada binatang untuk dikurbankan. Kalau tak ada macam mana? Jawabnya, dia kena puasa 3 hari semasa buat kerja haji di Mekah tu, dan 7 hari lagi apabila pulang kepada ahli keluarganya. 10 hari lah. Tilka asyaratun kamilah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dalam Quran pun ada sebutan ini. Itulah ayatnya. Artinya hadis ini serupa dengan apa yang tersebut dalam Quran. Ini salah satu tanda hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kalau hadis itu serupa dengan Quran, mana kuatlah kedudukan. Kuat kedudukan. Dalam ayat Quran tadi, dalam surah Baqarah. Hadis ni menjelaskan lagi maksudnya. Yang pertama sekali perlu dibincangkan di sini, iaitu
Ibnu Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan haji tamattu' dalam haji wada'nya dengan mengerjakan umrah kepada haji. Yani buat umrah dulu. Yani buat haji bil umrati ilal haji. Yani buat haji lepas tu masukkan umrah ke dalam haji. Bil umrati ilal haji wa ahda, dan dia membawa binatang hadiu. Fasaqa, diheretnya binatang hadiu itu bersamanya dari Dzul Hulaifah. Apa makna ni? Sedangkan kita sudah maklum, boleh dikatakan ke semua ulama, boleh dikatakan ke semua ulama terima sama ada Nabi SAW ini mengerjakan haji ifrad ataupun haji qiran, antara dua tu. Seperti kita sudah sebut dah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan Nabi SAW buat haji ifrad. Dulu kita sudah bicara banyak kali. Imam Abu Hanifah mengatakan Nabi SAW buat haji qiran. Jelas tu, semua boleh katakan, semualah adalah hak tidak kata lagu tu tapi tak ramai. Kebanyakan kata gitu. Macam Imam Nawawi dalam kitab dia ni, sebelum pada ni pun kita sudah baca dah. Dia kata di peringkat permulaan Nabi SAW melakukan haji ifrad, tapi sampai di tengahnya dia buat haji qiran. Haji qiran di akhir, haji ifrad di awal. Yang ni pada hakikatnya di antara dua tu juga. Tak ada orang kata Nabi SAW melakukan haji tamattu'. Tapi dalam hadis ini dia kata tamatta'a Rasulullah SAW fi hajjatil wada'. Apa maknanya tamattu' ini? Apa maknanya tamattu' ini? Jangan keliru. Setengah-setengah orang dia keliru. Dia kata ini tamattu', mana Nabi SAW melakukan haji tamattu'. Kalau melakukan haji tamattu', semua sahabat-sahabat hak lain lah, hak tidak bawa hadiu tu, hak tu lah haji tamattu' ni, semua terima. Imam Ahmad yang mengatakan haji tamattu' tu lebih afdal pun, dia kata Nabi SAW pada haji wada' ni tidak buat haji tamattu'. Dia suruh sahabat-sahabat, dia sendiri tidak. Imam Ahmad pun kata lagu tu. Apa sini kata tamattu'? Ini kena faham satu lagi istilah. Haji qiran tu pun orang panggil haji tamattu' juga. Yang itu kena faham soal lagi. Tamattu' lughawi orang panggil, bukan tamattu' istilahi. Bukan tamattu' menurut istilah, tapi tamattu' menurut bahasa Arab. Haji qiran tu pun haji tamattu' juga orang panggil. Pasal apa? Apa makna tamattu'? Maknanya dari segi lughah, dari segi bahasa, tamattu' ni adalah haji qiran dari segi bahasa. Dari segi bahasa apa makna dari segi bahasa? Yakni dari segi bahasa tamattu' makna seseorang itu bersenang-senang, bermudah-mudah. Senang. Senang lagu mana? Serupa dengan orang melakukan haji tamattu', senang dia tu senang benar waktu tu. Sebab dia buka ihram. Lepas tu halal apa yang haram kepada dia sebelum pada ni. Nak pakai air wangi pun boleh, nak pakai baju berjahit pun boleh, nak tidur sekali dengan bini pun boleh. Boleh berlaku. Itu haji tamattu' seroti. Tamattu' seroti lah, seronok seroti, suka seroti. Suka, senang seroti. Itu haji tamattu' hak sebenar. Haji qiran ni dia haji tamattu' juga, tapi bukan tamattu' sebenar. Sebab dia tak boleh buka ihram tadi. Dia tak boleh buka ihram. Kena duduk tunggu sampai habis. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma dari segi kemudahannya, kemudahan mana? Dia tidak perlu buat suku-suku. Sekali lagi boleh buat kedua sekali. Itu ada kesenangan juga. Sebab itulah orang panggil tamattu' juga. Ada kesenangan. Yang ni tak payah dia pergi semula keluar daripada miqat ihram semula, ada buat benda lain haji ataupun umrah dia suku-suku, tidak. Sekali tu. Sekali pergi buat kedua-dua sekali. Ada kesenangan kan tu. Kalau orang mari daripada jauh, daripada luar negeri, tak payah belanja dua kali. Belanja untuk tambang, untuk apa? Itu tamattu' dah tu. Makna mudah, senang. Tamattu' tu maknanya kesenangan, suka, seronok. Seronok juga tu. Itu pun satu macam seronok juga, satu macam suka juga, satu macam senang juga. Sebab itulah dipanggil tamattu' juga. Dengan sebab itu, kalau dalam hadis ni, kalau kita jumpa dalam hadis ni, dia kata Nabi SAW telah melakukan haji tamattu', maksudnya haji qiran.
bukan haji tamattu semua. Tak ada orang faham lagu tu, tak ada. Tahu mana dalilnya? Banyaklah sebelum pada ni Nabi SAW tak buka ihram dia. Kalau orang buat haji tamattu semua, dia buka ihram dia. Dia buat umrah dulu. Lepas pada tu buka ihram. Beberapa hari. Duduk bebas. Lepas tu baru pakai ihram semula, ihram haji. Yang ni buat umrah dulu. Lepas tu baru buat haji. Itu tamattu semua tu. Sedangkan sebelum pada ni kita sudah baca dah berapa banyak dah hadis. Nabi SAW tak buka ihram dia. Bila tak buka ihram bukan mutamattu'. Bukan tamattu' semati. Bukan tamattu' semati. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis ni sendiri. Dalam hadis ni sendiri, dia ada dah dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW bukan mengerjakan haji tamattu', tetapi dia mengerjakan haji qiran. Iaitu cuba kita perhati. Ibnu Umar kata, tamatta'a Rasulullah SAW fi hajjatil wada' bil umrati ilal haji. Bil umrati ilal haji menunjukkan Nabi SAW buat haji dulu, lepas tu masuk umrah. Sekali gitu mana dengan niat, lepas buat haji buat umrah. Yang ni dia buat haji dulu. Beginilah orang haji qiran buat haji dulu, lepas tu baru buat umrah. Itu yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji qiran. Di sini disebut bil umrati ilal haji. Bil umrati ilal haji. Kemudian kita tengok dalam riwayat satu lagi, riwayat Ibnu Umar juga. Satu lagi dia kata akhbaratu, riwayat daripada Aisyah. Dia menceritakan akhbaratu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tamattu'ihi bil haji ila al umrati. Bil haji ila al umrati. Yani buat kerja haji kepada umrah. Ini jelas menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji dulu. Orang yang buat haji dulu lepas tu baru buat umrah, itulah orang panggil haji qiran. Dalam hadis ni sendiri menunjukkan bahawa Nabi SAW buat haji qiran. Sebab itulah Imam Nawawi dalam syarah dia, cuba kita tengok bawah tu, bawah teks hadis tu, bawah. Qala al-qadhi, kata Imam Nawawi, Qadhi Iyad berkata, qauluhu, kata-kata Ibnu Umar, tamatta'a itu huwa mahmulun ala tamattu'il lughawi. Ini dipakai untuk tamattu' lughawi, yakni tamattu' menurut bahasa Arab. Wa huwa al-qiran akhiran, iaitu qiran akhirnya. Ini mengikut Imam Nawawi, qiran akhirnya. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah, qiran daripada awal lagi. Bukan qiran akhir dah, qiran daripada awal lagi. Inilah yang dikatakan tamattu' lughawi, iaitu qiran, buat qiran di akhirnya. Maknanya begini. Annahu sallallahu alaihi wasallam ahrama awalan bil haji mufridan. Mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ihram haji secara ifrad. Yang ni dia buat haji ifrad dulu, nak buat haji saja. Kemudian dia ihram umrah pula, yakni masukkan umrah tu ke dalam haji. Fasara qarinan. Dengan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi qarin, yakni orang yang buat haji qiran fi akhir amri, di akhir keadaannya, di akhir keadaannya. Wal qarin, jadi orang yang buat haji qiran itu mutamatti'un, adalah mutamatti', yakni orang yang mendapat kesenangan, kemudahan, kesukaan min haitsul lughah, dari segi lughah. Ana royak sat ni, tu. Itulah maknanya haji qiran. Haji qiran tu pun orang panggil haji tamattu' juga. Tamattu' apa? Tamattu' lughawi, bukan tamattu' dari segi istilah. Sebab apa? Wa min haitsul ma'na, dari segi makna, sebab li'annahu taraffaha, kerana dia mendapat kemudahan dengan ittihad miqat dan ihram. Sekali pakai ihram, kedua-dua tu sekali boleh buat. Dan miqat sekali je, duduk di miqat tu masuk sekali, tak payah keluar balik pula. Itulah yang dikatakan tamattu'. Begitu fi'il dia, perbuatan dia pun satu saja dikira satu. Tawaf sekali, mengikut mazhab Syafi'i lah, tawaf sekali, dan sa'i sekali. Tapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, tawaf 2 kali, sa'i 2 kali, bagi orang yang melakukan haji qiran. Imam Nawawi kata kita mesti kena takwil lagu ni, supaya kita takwil sana. Jadi tamattu' ni dengan arti buat haji qiran. Jadi tamattu' tu tamattu' lughawi, kita mesti kena takwil lagu ni. Sebab apa?
Sebab dalam bab-bab yang lalu begitu banyak hadis-hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak melakukan haji tamattu' istilahi. Haji tamattu' sebenar seperti sahabat-sahabat dia buat. Jelas dah. Kita kena takwil macam ni. Ibnu Umar juga dulu yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah mengerjakan haji ifrad. Macam mana pula dia kata tamattu'? Yang ni tamattu' tu melihat kepada ujung dia, iaitu setelah Nabi SAW kemudiannya buat qiran. Fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajj fa huwa mahmulun ala talbiyah. Ni kalaulah kita kata ini rumit sikitlah, rumit sikit tu. Mungkin apa ni, belik sikit hadis ni. Kalau dia melakukan haji ifrad, dia sepatutnya dia kena ihlal labbaika bihajjin, labbaika bihajjin. Dia kena kata lagu tu. Ni mula-mula sekali Rasulullah SAW ihlal umrah. Yang ni seseolahnya Nabi SAW kata labbaika bi umratin. Orang yang buat kata lagu ni orang melakukan haji tamattu', bukan haji qiran. Orang yang melakukan haji qiran, dia buat haji dulu. Dia boleh kata labbaika bi hajjin, dia boleh kata labbaika bi umratin, dia boleh kata labbaika bi hajjin wa umratin, boleh kata dalam ucapan ihlal dia tu. Yang jadi muskilnya, bagaimana Nabi SAW ihlal umrah? Yang ni dia kata labbaika bi umratin. Seseolahnya dia buat umrah dulu. Kalau buat umrah dulu berarti dia buat haji tamattu', hak sebenar. Sedangkan dulu kita sudah tahu dia tidak buat haji tamattu'. Macam mana? Ini muskil. Dengan sebab itulah Imam Nawawi kata ahalla bil haji, dia ihlal haji, ini dipakai dengan arti talbiyah pada ketika pakai ihram itu. Talbiyah pada ketika pakai ihram itu. Bukan maksudnya Nabi ihram di permulaannya itu dengan umrah, dengan niat nak buat umrah. Tidak. Cuma dia ucap talbiyah umrah. Sebab apa? Melihat kepada ujungnya dia akan buat haji dengan umrah sekali, iaitu haji qiran. Kemudian baru dia ihram haji, bukan dengan makna lagu tu. Kalau kita pakai dengan makna ni, dia ihram umrah dulu, lepas tu baru haji. Ini membawa kepada percanggahan dengan hadis-hadis yang lalu yang menunjukkan Nabi SAW ihlal haji. Inilah di antara hujah orang-orang Hanafi, mazhab Hanafi. Dia mengatakan Nabi SAW buat haji qiran. Kalau buat haji qiran, dia boleh kata tak muskil, tak jadi masalah ni. Kalau seorang ni dia ihlal labbaika bi umratin, dia sebenarnya buat haji qiran, boleh. Labbaika bi hajjin, boleh juga, memang dia buat haji. Labbaika bi hajjin wa umratin, boleh juga. Itu sebab kita kata mereka Nabi SAW buat haji qiran sejak awal lagi. Kalau tidak, tak boleh. Orang buat haji ifrad, dia nak daripada awal, dia kata labbaika bi umratin. Umratin apa? Dia tidak buat umrah. Kalau kemudian dia kata setelah dia masukkan umrah, setelah dia buat haji, dia masukkan umrah, tak apa. Hak tu kemudian. Tapi masalahnya ini dia kata mula-mula tak boleh kata lagi. Ini masalah. Kamu kata tak boleh. Orang buat haji ifrad ni tak boleh kata labbaika bi umratin. Tak boleh. Labbaika bi hajjin, tak apa. Tak apa. Labbaika bi hajjin wa umratin, tak apa. Labbaika bi umratin saja tak boleh. Labbaika bi hajjin wa umratin pun tak boleh juga. Dan muka dia buat haji ifrad. Tak boleh. Labbaika bi hajjin wa umratin baru boleh kata kedua-dua tu kalau orang ni buat haji qiran. Qiran tu maknanya haji gabung, kapuh kedua-dua sekali buat. Munasabahlah dia boleh ihlal kedua-dua sekali. Dia talbiyah kedua-dua sekali boleh. Inilah dalil kata mereka bahawa Nabi SAW tu sejak awal lagi buat haji qiran. Kalau kita terima dia buat haji qiran daripada awal lagi, tidak jadi masalah ni hadis. Dia tamatta', yakni dia talbiyah ataupun dia ihlal dengan menyebutkan umrah, itu tak apa. Orang buat haji qiran boleh, nak dulu nak sebut mana tak apa, boleh berlaku. Labbaika bi hajjin saja boleh. Sebab itu kata dia, setengah hadis kita tengok Nabi SAW ihlal haji saja, labbaika bi hajjin, tak apa kalau buat haji qiran.
labbaika bi umratin saja pun tak apa, labbaika bi hajjin wa umratin pun tak apa. Ini dalil kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal lagi. Tapi Imam Nawawi dia duk muskil ni. Macam mana ni? Macam mana? Dia pun kata tamattu' di sini dengan makna tamattu' lughawi. Sebab akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji qira. Mula-mula haji ifrad. Hak ni macam mana ni? Ini masalah. Apabila dia sebut labbaika bi umratin sejak awal lagi, tak boleh. Orang buat haji ifrad tak boleh kata labbaika bi umratin lagi. Tak boleh. Ni ada ni. Menunjukkan Nabi sejak awal lagi haji qira. Tapi oleh kerana Imam Nawawi tengok dan orang-orang yang sependapat dengan dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buka ihram dia. Tak buka ihram dia. Sekali dengan sahabat dia tu tak buka ihram dia tu. Orang lain buka. Hak mana-mana bawa binatang kurban tu tak buka sepuluh dia lah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji qira. Kalau tidak buat haji qira, apa dia tak buka ihram dia tu? Apa dia tidak buka? Dan kalau dia buat haji ifrad, apa dia kurban binatang dia? Lepas pada dia selesai semua, apa dia kurban binatang? Inilah alasan mereka. Sebab orang buat haji ifrad tidak perlu kurban binatang apa, tidak kena bayar dam ke apa. Ini bukti bahawa Nabi SAW daripada awal lagi buat haji qiran. Tapi Imam Nawawi bila dia tengok hujung tu nampak macam haji qiran saja hak Nabi SAW buat. Sebab tu dia kata di akhirnya Nabi SAW buat haji qiran, tapi di peringkat awal haji ifrad. Masalahnya kalau kita kata haji ifrad, macam mana dia nak kata labbaika bi umratin? Dia tak boleh kata lagu tu. Dia tak boleh kata. Itulah sebabnya ada khilaf ni. Dia kata, Imam Nawawi kata qauluhu tamatta'an nas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajj wa ma'lum anna katsiran minhum aw aktsarahum ahramu bil hajj awalan mufridan. Ini hadis ni banyak menimbulkan kekeliruan ini. Dia kata orang ramai mengerjakan haji tamattu' bersama Rasulullah dengan mengerjakan umrah kepada haji. Dengan mengerjakan umrah kepada haji, seseorangnya buat umrah dulu lepas tu baru haji. Wa ma'lum, sedangkan yang sedia dimaklumi, iaitu ramai daripada mereka atau majoriti mereka, kebanyakan mereka telah ihram haji mula-mula sekali, ihram haji saja, yakni dengan niat ifrad mufridan, yakni masing-masing itu buat haji ifrad dulu. Lepas tu wa innama fasakhuhu ila al-umrah akhiran, mereka baru fasahkan haji itu, yakni buka haji itu, rombakkan haji itu kepada umrah akhirnya, yakni bila Nabi SAW suruh mereka itu tukarkan haji kepada umrah. Mula-mula buat haji, kalau sudah buat umrah dah, apa suruh tukar buat umrah pula nya? Tak ada makna dah. Tak ada makna dah. Ini menunjukkan mula-mula ramai-ramai tu buat haji dulu. Apa makna hadis ni? Kata sahabat-sahabat ramai-ramai ni buat tamatta', buat tamattu' dengan umrah dulu kepada haji. Mana haji kemudian? Apa makna? Ini mengelirukan. Memang mereka tak ada buat umrah dulu, buat haji dulu. Itulah Imam Nawawi kata. Wa inna ma fasakhu ila al-umrah akhiran fasaru mutamatti'in. Dengan begitu mereka menjadi orang yang mengerjakan haji tamattu'. Fa qawluhu wa tamatta'an nas, jadi kata perawi ini wa tamatta'an nas, sahabat-sahabat mengerjakan haji tamattu', maksudnya fi akhiril di akhirnya, kemudiannya. Ni cerita hak kemudian, bukan cerita hak awal. Ada muskil sikit hadis, rumit sikit. Sebab dia belik, mengelirukan. Dia sebut hak kemudian, sebut dulu. Sepatutnya hak kemudian tu sebut kemudian lah. Wa man lam yakum minkum ahda falyatuf bil bait. Sesiapa yang tidak bawa binatang hadiu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia hendaklah tawaf di Baitillah dan Safa dan Marwah. Lepas pada tu dia gunting rambut, wal yahlil, dan buka ihram dia tu. Kemudian dia ihlal haji pula, wal yuhdi, dan hendaklah dia mengorbankan binatang. Sesiapa yang tidak mendapati binatang kurban, dia kena puasa 3 hari semasa haji itu, dan 7 hari bila dia balik kepada ahli keluarganya.
Jadi ni supaya lepas-lepas dah lebih kurang tu lah juga. Orang yang tidak bawa binatang hadiu lepas pada tawaf Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah, dia gunting rambut. Gunting saja. Nabi SAW suruh gunting, dia tidak suruh cukur. Sebab apa? Sebab kalau cukur, selepas pada selesai semua tu nak buat agama dia lagi. Selepas pada buat haji tu pula kan, kena gunting ataupun cukur pula. Dah kalau sudah cukur belakang dah, nak buat apa lagi? Sebab tu dia suruh gunting dulu. Apabila selesai buat umrah ni, gunting dulu, gunting sikit supaya masih ada lagi yang baki untuk nak buat selepas tu. Selepas buat haji tu nak cukur pula. Barulah cukur kemudian. Itu sebab dia suruh gunting dulu. Yang ni bila dia buat mengerjakan tawaf dan sa'i dan gunting rambut tu, waqad sara halalan, jadi halal lah. Hak selama ni tidak boleh dia buat itu, jadi boleh buat. Wa hadha dalilun, ini adalah dalil bahawa taksir itu, yakni gunting rambut itu atau cukur kepala itu adalah nusukun min manasikil hajj, salah satu daripada ibadat haji juga. Gunting ataupun cukur kepala tu termasuk dalam salah satu daripada ibadat haji juga. Wa hadha huwa sahih fi madhhabina, inilah yang betul dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Tetapi setengah ulama mengatakan, ini pendapat qaul dhaif. Gunting rambut ni untuk istibahati mahzur, yakni untuk mengharuskan apa-apa yang terlarang sebelum itu, untuk menandakan bahawa hak haram sebelum pada itu sudah harus dibuat. Dan ia tidak termasuk di dalam ibadat haji. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, dhaif. Sebab itu dia kata waqilah. Qila tu dia memberi makna pendapat ini adalah pendapat lemah. Kalau dia tidak kata wa hadza dhaif pun memang memberi makna dhaif dah. Bagi orang yang mengaji, dia istilah qila itu memberi makna lemah. Pendapat tu pendapat lemah. Nabi SAW tidak suruh cukur kepala, sedangkan cukur kepala itu lebih afdal lagi, supaya masih ada lagi rambut selepas pada tu untuk nak dicukur selepas pada buat haji. Kerana bercukur pada ketika tahallul daripada buat kerja haji itu lebih afdal lagi daripada bercukur pada ketika tahallul daripada buat umrah. Apa makna Nabi SAW kata wal yahlil, hendaklah dia halal. Halal tu maknanya biar sesuatu yang haram kepada dia sebelum itu halal kepada dia. Jadi macam mana? Air wangi, pakai pakaian yang berjahit, perempuan, berburu binatang, darat dan sebagainya, apa-apa yang diharamkan boleh dibuat dah. Itu maksudnya wal yahlil, hendaklah dia halal. Kemudian dia kata thummal yuhilla bil hajj, kemudian hendaklah dia ihlal haji. Ini teradah, kalau orang ngaji teradah sebenarnya. Imam Nawawi pun sebut sebagai peringatan saja. Lepas pada gunting saat ni halal selalu, halal apa-apa yang haram. Lepas tu kena ihlal haji selalu kah? Yang ni kena pakai ihram selalu kah? Terus pakai ihram haji kah? Tidak. Kemudian dia kata thumma. Kemudian ini kalau dalam bahasa Arab thumma ni dia ataf dengan thumma ni litarakhi wal muhlah, untuk menunjukkan bahawa perkara ni dilakukan bukan terus, bukan selalu, tetapi lama beberapa hari kemudian. Tidak suruh selalu. Ihlal haji itu tidak suruh selalu. Tetapi kalau duduk 3 hari 4 hari pun tak apa. Sebelum pada nak pakai ihram untuk buat haji pula tu 2-3 hari senggat, tak apa. Itulah makna ataf dengan thumma. Adapun hak tadi tidak, dia kata falyatuf bil bait wa bis safa wal marwah wal yuqassir wal yahlil. Wow belaka. Thumma, lepas tu baru thumma. Makna thumma ni lambatlah, tidak selalu lepas pada. Ihlal haji itu tidak selalu, lambat.
Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wal yuhdi, hendaklah dia kurbankan binatang ataupun dia bayar dam. Yang dimaksudkan di sini ialah hadyu tamattu'. Hadyu tamattu' yakni binatang kurban kerana mengerjakan haji tamattu'. Ini adalah wajib bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', dia wajib mengorbankan binatang atau kita panggil bayar dam. Bayar dam dalam istilah Melayu kita. Dam tu maknanya darah. Bayar darah. Bayar darah lagu mana? Bayarlah kita bui beti, suruh kurbankan binatang bagi pihak kita. Maknanya begitu. Pasal apa? Pasal kita melakukan haji tamattu'. Kena kurban binatang lah, maksudnya kurbankan binatang. Kalau tidak bayar apa tak apa, kita ada kita sendiri, hak kita sendiri dah. Kita sembelih. Serupalah juga. Tidak semesti kena bayar, piti tidak. Ini ni istilah kemudian. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak nak bayar apa dia? Tak nak bayar, memang dia bawa dah dia. Dia bawa dia eret daripada Zulhulaifah lagi. Itulah maksud bayar dam, itu maksudnya kurbankan binatang. Kerana melakukan ibadat haji tamattu' ataupun qiran. Di sini maksud hadyu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kena kurbankan binatang. Hadyu di sini ialah hadyu tamattu', orang panggil. Hadyu tamattu' ni adalah wajib dengan beberapa syarat yang disepakati daripadanya 4 dan khilaf 3 syarat itu. Hak 4 perkara yang disepakati itu lagu mana? Wajib ni, wajib kena bayar dam ni ataupun kurbankan binatang. Bila wajib tu? Yang pertama, bila ada syarat ni. Yang pertama, apabila dia ihram umrah pada bulan-bulan haji. Dalam bulan haji. Ni baru ada hadyu tamattu'. Yang ni orang melakukan haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Umrah tu boleh di luar bulan haji pun, tak masuk bulan haji pun boleh dah buat umrah tu. Tapi orang ni hak wajib ni kena bayar hadyu tamattu' ni bila dia buat umrah tu dalam bulan haji. Tu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Yang kedua, iaitu dia buat haji pada tahun tu juga. Pada tahun tu juga buat haji. Yang ketiga, ia termasuk di antara ufuqi, orang panggil. Ufuqi ni bukan orang yang duduk di sekitar Masjidil Haram. Bukan orang tempatan, orang jauh lah. Orang mari daripada luar negeri, daripada jauh. Jauh tu sejarak mana? Jauh daripada mana boleh qasar dah sembahyang. Sejauh tu. Daripada tu. Kalau tidak, orang panggil hadiril Masjidil Haram. Mana orang-orang yang duduk dekat, yang hadir dekat Masjidil Haram. Orang-orang ni tak lain hukum dia. Hak ni ufuqi. Ufuqi ni mana? Orang mari daripada segala ufuk lah. Segala ufuk. Hadiril Masjidil Haram maknanya orang-orang tanah haram tu. Ataupun orang-orang yang berada bukan dalam tanah haram tetapi tidak boleh qasar lagi. Hadiril Masjidil Haram maknanya orang-orang tanah haram tu. Ataupun orang-orang yang berada bukan dalam tanah haram tetapi tidak boleh qasar lagi. Sejauh tu kedudukannya. Itu pun termasuk dalam hadiril Masjidil Haram. Yang keempatnya, iaitu dia tidak kembali ke miqat untuk buat ihram haji. Dia tidak kembali ke miqat. Dia duduk situ, duduk di Mekah tu, duduk dalam tanah haram tu. Dia tidak pergi ke tanah ke miqat, yang itu tempat start ataupun permulaan nak buat ibadat haji ataupun umrah. Dia tidak balik situ. Bahkan dia duduk tempat dia duduk, pakai di rumah dia lah, dia sewa rumah dalam kawasan situ, dalam kawasan tanah haram tu, dia pakai situlah haji. Dan dia niat buat haji, pakai ihram tu, ihram haji pula. Itu 4 syarat yang disepakati. 4 syarat yang disepakati. Kalau ada hak ni, maka wajiblah hadyu. Orang panggil hadyu tamattu'. Kurban binatang kerana mengerjakan haji tamattu'. Baru ada apabila ada 4 syarat saat ni. 3 syarat lagi khilaf hak ni. Ada yang kata kalau ada pun ya, kalau tak ada pun tak apa. Hak khilaf. Yang pertama, niat buat haji tamattu'. Tak ada syarat. Khilaf lah, setengah kata kena, setengah kata tidak. Yang kedua, iaitu haji dan umrah tu pada tahun yang sama, pada bulan yang sama. Ini pun tidak sepakat juga. Setengah ulama kata dia kena tahun yang sama dan bulan yang sama, baru ada hadyu tamattu'.
Kalau tidak ada hadiyu tamattu'. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak syarat tahun yang sama dan bulan yang sama. Bulan lain pun tak apa, asalkan tahun yang sama. Yang ketiganya, buat tu kedua-duanya, buat haji dan umrah tu an syakhsin wahidin, bagi pihak satu orang, bukan bagi pihak dua orang, bagi pihak satu orang. Ini pun khilaf. Mengikut qaul asah, kata Imam Nawawi, 3 perkara ni tidak disyaratkan. Asalkan ada 4 syarat yang pertama sebut sebelum pada ni tu, sudah cukup dah untuk dia mengorbankan hadiyu. Wajiblah mengorbankan hadiyu. Baiklah. Nabi SAW kata, kalau tak ada hadiyu, apa nak buat? Dia ni buat haji tamattu', lepas tu hadiyu tak ada, binatang tak ada. Apa makna binatang tak ada tu? Ada beberapa maknanya. Boleh jadi kerana hadiyu, binatang tu tak ada di sana. Itu pun termasuk dalam tak ada juga tu, tidak mendapati binatang hadiyu. Yang kedua, boleh jadi kerana li'adami thamanihi, tak ada harga, jadi tak ada duit, tak ada harga. Boleh jadi kerana dijual, ada nak jual tetapi mahal sangat daripada harga yang sepatutnya, itu pun kira tak ada juga tu. Kira tak ada juga. Orang yang tidak mendapati binatang hadiyu juga. Ataupun boleh jadi binatang itu ada tetapi tuan dia tak mahu jual, itu kira tak ada juga tu. Kira tak ada juga. Dalam semua keadaan ini hukumnya adim. Mana orang ni orang yang tidak mendapati binatang hadiyu. Bila dia tidak mendapati binatang hadiyu, maka dia kena puasa 3 hari pada masa buat kerja haji tu, dan 7 hari lagi setelah balik. Itulah hukumnya. Hadiyu tu lepas lah. Lepas, tak kena bayar lah, semula pun tak kena bayar. Itulah gantinya. Bertukar kepada puasa. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum. 3 hari puasa buat kerja haji. Sama ada dia ada duit tu di negeri dia, tapi tak ada pada masa tu, termasuk juga tak ada. Adapun Nabi SAW kata, kalau tak dapat hadiyu tu, dia kena puasa 3 hari semasa haji dan 7 hari bila balik. Ini kata dia menepati nas dalam Quran yang ada baca sana. Wajib puasa 3 hari bila? Qabla yaumin nahar, sebelum hari nahar. Ni kena perhatilah ni. Benda ni jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang kita boleh terlupa. Terutama hok tak biasa lagu tu, tak nampak ngaji hadis ni lagu tu lah. Ngaji hadis ni dia berterabur mana ni. Kalau orang sudah ada asasnya, senang lah. Asasnya dia sudah ngaji mazhab mana-mana, sekurang-kurangnya semazhab dia ngaji, dia nampak dah ni asasnya gini, ni hak teraturnya. Dia sebut rukun suku, syarat suku, wajib haji suku, dan perkara-perkara yang membatalkan dia sebut suku, buat suku. Tapi dia tidak sebut hadis ni berterabur kan. Mana ni kita nak ambil ni? Bagi orang yang mengaji hadis, setelah dia mengaji fiqh ke apa tu, senang. Dia kena bila? Sebelum hari nahar. Hari nahar tu makna hari yang ke-10 Zulhijjah, sebelum hari raya. Sebelum hari raya kena puasa 3 hari. Dan harus berpuasa pada hari Arafah sebagai salah satu daripada hak 3 hari. Tidak kata kena sebelum hari Arafah, yang ni hari yang ke-9 Zulhijjah, kena sebelum pada tu. Kalau hari yang ke-9 tu boleh lagi sebagai salah satu daripada hak 3 hari. Tetapi hak aulanya, hak 3 hari yang puasa tu pada ketika haji tu sebelum hari Arafah, sebelum hari yang ke-9. Hak tu hak lebih molek lagi, buat sebelum. Hak afdalnya iaitu alla yasumaha hatta yuhrima bil hajj. Hak afdal lagi iaitu dia tidak puasa hak 3 hari ni. Katakanlah dia tak ada binatang kurban ni, tak ada untuk nak kurban, tak ada. Dia tidak puasa kecuali setelah dia ihram haji. Kalau orang buat haji tamattu ni, dia buka ihram dia dulu. Bila buka ihram,
Bolehkah pada masa tu nak puasa? Kalau lagu mana? Ni dia kata afdalnya jangan puasa lagi. Yang ni kecuali setelah dia pakai ihram haji. Duduk 2-3 hari lepas tu, bila dia pakai ihram haji, dalam ihram haji itu dia puasa 3 hari. Itu hal lebih afdal. Dan jangan hari yang ke-9. Boleh hari yang ke-9 tu, tapi hak lebih moleknya sebelum hari yang ke-9. Maknanya hari yang ke-5, 6, 7 ataupun 6, 7, 8 Zulhijjah tu. Itu dia puasa. Lepas tu ketika dia puasa ni, dia sudah pakai ihram dah. Ihram untuk buat haji. Itulah yang sebaik-baiknya. Ihram haji selepas dia selesai buat umrah tu. Baik, kalau dia puasa selepas dia buat umrah, sebelum dia pakai ihram haji, macam mana hukumnya? Jawabnya sah, mengikut mazhab yang sahih. Ini yang disebut ke Imam Nawawi. Di sisi kita mazhab Syafi'i, kata dia sah asalkan dia buat selepas daripada dia buat umrah. Walaupun dia tidak pakai ihram haji lagi, dia boleh dah puasa. Tapi kalau dia puasa selepas ihram umrah, sebelum selesai buat umrah, lam yujzihi, tak boleh, tidak memadai, tak jadi. Dia buat haji tamattu', duduk tengah buat umrah tu dia puasa dah, padahal tak habis lagi. Buat kerja umrah tu tak habis lagi, tak boleh buat lagi tu, tak memadai, tak boleh. Walaupun dia niat buat haji tamattu' dah pun, pasal tak selesai lagi. Dia kena selesai umrah dulu. Lepas selesai umrah, ketika tidak pakai ihram haji lagi pun tak apa dah. Tak apa dah. Kalau dia tidak puasa sebelum hari nahar, pula ini masalah lain pula. Kalau dia tidak puasa sebelum hari nahar dan dia nak puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik, hari yang ke-11, 12, 13. Dia nak puasa pada ketika itu. Tentang sahnya nak melakukan begini, ada 2 pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni, hak mazhab Syafi'i dulu, hak dia dulu. Yang masyhur, paling masyhur dalam mazhabnya, iaitu tidak harus, tak boleh. Sebab apa? Selesai dah buat kerja haji. Sedangkan dalam Quran kata fasiyam thalathati ayyamin fil haji, pada ketika buat haji, pada ketika itu sudah selesai dah buat hajinya. Sebab tu mengikut pendapat ni dia kata tidak harus. Tetapi mengikut hak asah, lebih sahih daripada 2 pendapat ini, dari segi dalilnya harus. Hari tasyrik itu pun boleh lagi nak puasa 3 hari. Sebab kira kita tak balik lagi kan, tak selesai lagi, banyak perkara lagi tak selesai, masih lagi duduk sana. Inilah tafsil perincian mazhab Syafi'i. Ashab Malik, ulama-ulama dalam mazhab Malik pun serupa dengan Syafi'i juga dalam masalah ni, dari segi tidak harus puasa 3 hari itu sebelum selesai buat umrah. Tetapi ni mazhab lain pula, Imam Nawawi sebut. Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah mengharuskannya. Harus. Dia kata kalau ketika duduk buat umrah tu nak puasa dah pun boleh. Ketika duduk buat umrah tu tak selesai lagi buat umrah ni bagi orang buat haji tamattu' lah. Ketika dia duduk buat umrah tu tak selesai lagi, boleh dah nak puasa. Boleh dah, mengikut Tsauri dan Abu Hanifah. Kalau dia tak puasa sehingga berlalu hari raya dan hari tasyrik itu, kalau tak puasa juga, hari lepas raya kapal hari tasyrik sudah berlalu lah, kena buat kan? Lazimahu qada'uha, kena qada. Di sisi mazhab Syafi'inya kena qada. Abu Hanifah kata tak boleh lah, dia tak boleh puasa dah, dia kena bayar dam suku pula, hak lain pula. Ni Abu Hanifah kata kena bayar dam suku pula. Tapi Imam Syafi'i kata kena qada, boleh qada. Kalau dia mampu selepas tu, qada lah. Tidak masa tunai, kira tidak masa tunai, qada. Adapun puasa hak 7 hari ni, hak kata bila balik ni, lagu mana ni? Bila balik, yang dimaksudkan dengan balik itu, yang bila balik kepada ahli keluarga dia, balik ke negeri, balik ke negeri masing-masing. Inilah yang betul, yang ini berdasarkan hadis yang sahih dan terang. Yang kedua, apa makna hak 7 hari itu bila? Bila dia selesai buat kerja haji dan balik ke Mekah daripada Mina, ketika tu boleh dah. Tidak nanti balik rumah dia, negeri dia. Ini pendapat yang kedua.
Bila selesai buat kerja haji, balik ke Mekah daripada Mina tu sudah boleh dah situ. Pada ketika tu boleh dah. Inilah dua pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i, dan Imam Malik begitu juga. Abu Hanifah berpendapat boleh hak yang kedua saat ni, seperti yang kedua saat ni. Yang ni tak mesti kena balik ke negeri dia. Bila selesai haji tu pun boleh dah. Bila balik kepada ahli tu, maksudnya kalau kira-kiranya seseorang tu kalau dia pergi dengan bini dia duduk sini, dia selesai dia balik pergi kat bini dia lah, pergi di hotel dia tu kau di mana-mana kau tempat dia sewa, itu kira balik lah tu, balik kepada ahli dia lah. Ahli tu maksudnya bini dia lah, tak mesti balik ke negeri dia. Ahli dia tak mesti duduk negeri dia, boleh jadi pergi sekali dengan dia. Ini mengikut pendapat yang kedua. Lepas tu puasa ni hak 3 hari ni kena turut-turut, kau kena pisah tu di antara hak 3 dengan 7 tu. Adakah Allah SWT memaksudkan dia sebut buat suku-suku 3 hari pada masa haji, 7 hari bila balik, maksud dia nak suruh suku? Kau boleh juga bila kita qada tu berturut-turut 10 hari, boleh. Itu masalah khilaf pula, masalah yang lain pula. Ada khilaf. Setengah ulama kata tak wajib tafriq itu, tak wajib pisahkan. Kalau kita nak sambung 10 hari itu berturut-turut kita qada, boleh. Tetapi mengikut qaul yang sahih kata wajib tafriq itu. Sebagaimana pada tunai kita kena tafriq, pisahkan di antara puasa 10 hari itu, 3 semasa haji, 3 lagi selepas balik. Begitu juga bila kita qada pun kena kita pisahkan juga. Ini pendapat yang sahih kata. Lepas tu Nabi SAW pergi itu, dia Rasulullah tawaf bila sampai ke Mekah, wastalamar rukun, dan dia istilam rukun. Istilam rukun tu di mana dia cuih rukun yang ada Hajarul Aswad. Dia cuih dinding. Lepas tu dia kucup gitu. Mula-mula sekali dia start nak pergi tawaf tu, dia istilam dulu, lepas tu dia kucup. Kemudian khabba tu makna dia berlari-lari anak 3 keliling mula-mula. Yang ni tawaf qudum, ni cerita tawaf qudum pula. Sebab itulah kata hadis ni dia taburkan versi lagu tu. Dia tawaf qudum tu 3 mula-mula tu dia berlari-lari anak. Kemudian dia berjalan biasa pada 4 keliling berikutnya, hingga kepada akhir hadis. Hadis ini menyabitkan adanya menerima adanya tawaf qudum itu, dan istihbab elok ramal itu makna berlari-lari anak dalam tawaf qudum itu. Khabab yang tersebut dalam hadis ini serupa dengan ramal itulah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa ada sunat, ada tu sembahyang 2 rakaat tawaf itu. Selepas pada tawaf tu sembahyang, dan kedua-duanya ini mustahab, sunat, bukannya mesti. Kalau tak buat pun tak apa. Di mana sembahyang ni? Khalfal maqam, di belakang maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim. Supaya apa? Supaya orang lain yang nak tawaf tu tidak terganggu lah. Tidak terganggu. Kita sembahyang di belakang maqam tu maknanya ada ruas. Sini tempat mataf, dia panggil mataf, tempat orang tawaf. Ini maqam, sini tempat sembahyang. Kalau kita duduk sembahyang tempat tawaf tu mengganggu orang. Walaupun boleh, kalau nak sembahyang di situ pun boleh, sah juga, asal menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Tapi bukan di tempat dia Nabi SAW sebutkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dalam Quran sebut, ambillah daripada mim maqam, bermula daripada maqam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat sembahyang. Start situ, jangan dibuat situ tempat tawaf. Ni tempat sembahyang, start situ, mim maqam Ibrahim. Seterusnya sampai ke belakang itu luah lagi lah. Kalau tak boleh sembahyang di maqam Ibrahim betul-betul pun, mana start situlah, mim maqam Ibrahim, bermula daripada situ. Lepas tu ikut saf lah. Kalau jauh pun ikut lah, tak apa. Termasuklah juga dalam hak ni sembahyang 2 rakaat tawaf. Seterusnya bayan annal qarin la yatahallal illa fi waqti tahallul al-hajj al-mufrid. Orang yang mengerjakan haji qiran, dia tidak tahallul, tidak buka ihram dia
kecuali pada waktu tahallul orang yang mengerjakan haji ifrad. Yakni pada waktu tu, sebelum tu tak boleh. Yakni selepas mengerjakan haji, selesai mengerjakan haji, barulah boleh buka ihram. Ini bagi qarin. Imam Abu Hanifah mengatakan qarin, yakni haji qiran ini paling afdal sebab apa? Sukar, rumit, payah, berat. Pasal apa? Sekali begitu kena buat dua sekali. Lepas tu tak buka ihram, tak buka gapo. Susah. Sebab itu dia kata lebih afdal. Dari segi buka ihram ni serupa dengan orang yang mengerjakan haji ifrad, yakni mufrid. Serupalah dari segi tu. Adapun haji tamattu' tu sepa sanilah. Maknanya selepas pada buat umrah tu buka ihram dulu. Lepas tu barulah pakai ihram haji pula. Itu orang mutamatti'. Ini haji qarin, apa ni, qarin serupa dengan mufrid. Yakni dia tak buka ihram dia. Tak pakai tu tak buka. Sehinggalah apa ni, mengorbankan binatang, sembelih binatang. Habis buat kerja haji selesai semua, barulah begitulah ceritanya. Kemudian hadis-hadis ni semuanya menunjukkan perkara samalah. Ni isteri dia tanya, Hafsah tanya, apakah yang menegak engkau daripada halal? Yang dibuka ihram tu seperti sahabat-sahabat lain. Buka ihram. Ada di antara isteri-isterinya, ramah-ramahnya serupa dengan sahabat-sahabat lain, iaitu buat haji tamattu', yang difasahkan haji kepada umrah. Tetapi Aisyah tidak. Aisyah buat haji qiran seperti Nabi SAW. Itu Aisyah. Dia buat haji qiran seperti Nabi SAW. Apakah yang menegak engkau? Dia kata, saya telah mengemaskan rambut saya. Ini bab talbid. Labbattu ra'si. Saya telah mengemaskan rambut saya. Kemaskan rambut ini, dia ada bab suku pula. Bab talbid orang panggil. Talbid ni apa? Kemas rambut. Kemas rambut dengan gunakan air khitmi ke, air daun inai ke, kemas rambut. Macam pakai minyak rambut lah. Tetapi minyak rambut pun yang tidak bau lah. Yang tidak ada wangi dia. Minyak rambut nak suruh kemas rambut. Supaya apa? Supaya rambut ni tidak kusut, supaya rambut ni tidak jadi berselera, rambut tu. Dan debu pun tidak kena sangat. Tidak masuk sampai ke kulit, menyebabkan jadi timbul macam-macam penyakit. Itu sebab dia buat talbid. Sebab apa talbid? Sebab lama ni nak buat haji qiran ni, lama ni tak buka ihram. Mandi tu boleh, mandi tu, tapi tidak bebas lah seperti orang yang halal. Sebab itu dia kata, aku telah talbidkan kepalaku. Talbidkan itu maknanya melumurkan sesuatu yang dipakai air inai ke, inai. Dia mengemaskan juga rambut pakai air perahan, apa ni, khitmi, ataupun ni apa ni kita panggil bunga raya. Pura-pura air dia tu, itu dia menyejukkan kepala, dan menyihatkan kulit rambut ke apa, kulit kepala ni, rambut ke apa sihat. Binatang-binatang pun, kutu-kutu ke apa tu dia tidak suka. Sebab itu dia pakai. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah, talbid ini kalau tebal sangat tak boleh sampai menudung kepala. Janganlah sampai ke situ. Kalau sekadar kemah rambut tu tak apa. Lepas tu qallat tu hadi, ini pun satu bab lain, akan ada belakang ni. Taklid ini maknanya pakaikan kepada binatang tu kalung. Nak mudahnya sakut selipar kau gapo kau di tekuk binatang, supaya orang tahu tidak ganggu. Ini binatang kurban, orang nak bawa pergi ke tanah haram untuk dikurbankan. Semua orang tahu, orang tidak ganggu. Itu tujuannya. Orang bagi jalan, memudahkan perjalanan dia. Itu tujuan taklid itu. Kemudian dia kata, saya tidak halal sehingga saya menyembelih binatang kurban saya. Seterusnya, jawaz tahallul bil ihsar. Sekat itulah. Wallahu a'lam.